kecuali mereka yang kamu mengikat perjanjian setia dengannya daripada kalangan orang-orang musyrik. Kemudian mereka tidak mencabuli perjanjian kamu itu sedikit pun, dan mereka tidak menolong seorang pun yang memusuhi kamu. Maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sehingga habis tempohnya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Kita uh, melihat kepada ayat yang keempat, sambungan daripada apa yang Allah sebut pada ayat yang ketiga, kan. Kalau nak mengaji, kita kena habiskanlah. Waktu mengaji tu ayat 4 sekali, tak boleh berhenti ayat 3 kemudian ayat 4 baca esoknya, kan. Tak boleh lah, kan. Disebabkanlah kita apa tu, kita kita buatlah macam tu, kan. Tapi kalau mengaji, dia tak boleh, kerana illa ini adalah pengecualian kepada apa yang disebut sebelum itu. So dia, ayat akan menjadi sempurna lepas kita habiskan menyebut perkataan illa itu. Baik, kita nak ambil beberapa poin daripada ayat yang keempat ini, khususnya daripada suruhan dan juga larangan. Baik. Pertama, Allah sebutkan kecuali mereka yang kamu mengikat perjanjian setia dengannya daripada kalangan orang-orang musyrik, iaitu orang-orang musyrikin Mekah khususnya. Ini adalah pelbagai uh, janji setia, perjanjian, bai'ah yang dilakukan antara umat Islam dan golongan musyrikin. Allah sebutkan di sini mereka ini adalah golongan, Allah sebutkan bahawa mereka adalah golongan musyrikin. Okey. Musyrikin maksudnya orang-orang musyrik. Apa maksud orang-orang musyrik? Dia ada kaitan dengan Mensyirikkan jadi, Allah. iaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Allah tak memanggil mereka pada ayat ini sebagai orang-orang kafirin, kan, ataupun kafirun. Sedangkan orang Quraisy ketika itu, dia Islam ke tak Islam? Dia tak Tak. Islam lah. Kan, kalau Islam tak adalah janji jadi perjanjian setia itu. Dia bukan Islam, tapi Allah tak panggil dia kafirun pada ayat keempat ini. Allah panggil mereka sebagai musyrikin ataupun musyrikun, khusus merujuk kepada perbuatan mereka, iaitu kesyirikan. Allah highlightkan tentang perkara ini. Kenapa? Ini perkara yang besar, kerana dia sedang bercerita tentang Mekah dan dah berada pada waktu yang nak mula berhijrah daripada Mekah itu. Dan Allah highlightkan masalah utama yang ada di Mekah itu adalah kesyirikan. So orang yang musyrik ini adalah orang yang mereka kenal tak Allah, mereka tahu tak Allah. Ya, mereka Tahu. kenal dan mereka tahu Allah itu. Bukan dia tak tahu. Hmm. Tapi masalahnya apa? Mereka dalam pada yang sama juga ada sembahan yang lain yang mereka sembah dengan pelbagai alasan. Antara alasannya ialah sebagai bentuk apa? Wasilah Bentuk ataupun guna nenek perantara. moyang. Nenek moyang. Perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itulah ajaran yang telah dibawakan turun-temurun. Sebab nenek moyang dia buat, so mereka pun buatlah. Sebagai bentuk perantara. So ini poin besar yang kita nak terus ingat, dan Allah akan terus highlight tentang perkataan musyrikin ini dalam surah Al-Taubah. Kan, kalau kita kaitkan perkataan musyrikin ini dengan nama surah, maka yang Allah inginkan adalah tentang apa? Kita bertaubat daripada melakukan kesyirikan. Sebab itu bila Allah sebut je tentang ayat yang begini, kan, sebut tentang musyrikin, nanti kat belakang tu mesti akan ada tentang taubat. Kalau kita tengok pada ayat kelima tu, Allah sebut tentang taubat. Fa in tabu, maka jika mereka bertaubat. Kan?
So yang Allah inginkan daripada, pertama Allah tegur tentang kesyirikan ini, hati-hati. Yang kedua adalah dengan kesyirikan itu yang Allah inginkan adalah kita bertaubat. Baik. Allah highlight tentang kesyirikan kerana kalau Allah sebut tentang kafir, bukan Islam, maka kita yang membaca, kita rasa macam, oh ini orang kafir, aku bukan orang kafir, aku orang Islam. Kita tak rasa ada persamaan yang Allah sedang nak bawakan. Maka Allah sebutkan tentang musyrik, menunjukkan bahawa kita ada sama dengan mereka, iaitu kita kenal Allah Azza wa Jalla. Kita tahu adanya Tuhan namanya Allah, seperti mana mereka juga tahu. So Allah nak highlight tentang perkara itu dan Allah nak kita bersihkan itu. Kan? Kalau orang-orang bukan Islam, belum Islam kan, bila dia masuk Islam, ataupun kalau orang bukan Islam datang bertanya kepada kita tentang agama Islam, apa perkara yang akan kita highlightkan bila kita cerita kat dia? Kita akan highlight tentang apa? Adanya pencipta itu Tuhan yang Adanya satu. Allah, pencipta, Ustaz. Allah, Tuhan, Hmm. pencipta Tuhan, adanya pencipta, yang bukan tak ada pencipta, bukan tiba-tiba jadi sendiri, yang pertama. Yang kedua akan bercakap tentang Allah. Baik. Tentang bercerita tentang Allah, ada lagi? Rasa-rasanya kan, apa mungkin kita tak ada pengalaman. Prof. Azila banyaklah Tuhan, pengalaman kan. Tuhan banyak orang bukan Islam tahu ada Tuhan tapi tak ada nama. Tu cara menyembahnya. So ada creator tapi dia tak tahu. Itu yang kita cuba pujuk dia masuk Islam, sebab ada dalam Quran tak cakap apa dia sifat-sifat Tuhan, tak sama dengan manusia, tak ada gambar, tak ada apa semua tu. So setengahnya dapat nampak cahaya tu, setengahnya macam blank saja, dia kena cari lagi lah. But that's a good start. Baik. So kita akan highlight tentang Allah. Jazani sebut kita hamba Allah. Kita akan highlightkan tentang Allah, pencipta, creator, dan kita highlight juga tentang kita adalah hamba yang dicipta. Ada tak? Saya rasa kita semua akan agree kan, walaupun kita tak ada pengalaman berdakwah kepada non-Muslim. Kalau ada orang bukan Islam datang tanya kat kita tentang agama Islam, saya rasa takkan ada siapa yang akan cerita tentang kita kena solat, kita kena puasa, kena zakat, kena baca Quran. Ada tak? Tak ada. Kita akan sebut dulu tentang Allah, dialah Tuhan, satu-satunya Tuhan, dialah pencipta, dialah segalanya dan kita adalah hamba. Dicipta oleh kita. Saya yakin kita akan cerita tentang itu. So bila orang bukan Islam, dia nak masuk Islam, kita akan highlightkan tentang tauhid itu, mengesakan Allah SWT. Tapi kan cabarannya ialah bila orang tu dah masuk Islam, seolah-olah macam ada banyak seolah-olah macam ada perkara yang nak membawa dia kembali kepada dia yang dulu. Boleh nampak? Dia yang dulu, katakan dia ada Tuhan lah, bukan ateis lah, katakan dia ada Tuhan lah, Kristian ke, kan, Buddha ke. Dia dulu ada agama dia. Dia sembah berhala, kan, ataupun dia sembah pokok ke, ataupun benda-benda yang tertentu perantara antara dia dengan Tuhan yang dia tak tahu siapa, ataupun dia anggap itulah dia Tuhan. Kemudian kita ajar dia tentang tauhid, mengesakan Allah, ajak dia masuk Islam, dia pun masuk Islam. Tapi bila dia masuk Islam, ada pula nanti amalan yang tak apa, kalau nak minta dekat orang, boleh minta dekat pokok, boleh minta dekat batu, boleh minta dekat kubur, boleh. Itu adalah perantara je, bukan kita yakin minta kat dia. So dia seolah macam kita nak bawa dia balik kepada dia yang dulu. Apa yang dia buat dulu, cuma dia dah berubah je. Dulu dia patung, sekarang adalah bentuknya berbeza, macam-macam dia punya bentuk dia. Maka sebab itu Allah highlight tentang musyrikin ini, tentang kesyirikan. Jangan kita jadi sama macam orang bukan Islam yang sekarang ini, kita nampak dia sembah macam-macam, sedangkan ada orang yang dalam agama pun dia sedang nak membawa ke arah itu. Dia menjadikan agama ini kan terlampau luas dan juga ringan, hingga seolah macam itulah kan. Dia nak bawa balik kepada yang lama dengan mengiyakan apa sahaja yang orang lakukan. Bukan dia nak memberitahu apa yang boleh dan tak boleh dalam agama ini berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, akan tapi dia mencari apa yang ada dalam agama ini untuk nak mengiyakan apa yang orang lakukan.
Maka Allah masih lagi menyebut tentang al-musyrikin ini, iaitu tentang orang yang kenal dan tahu Allah, tetapi dia ada masalah dalam mengabdikan diri ataupun dalam dia meminta, dalam dia berdoa, dalam dia berharap dalam kehidupannya. Maka jika kamu ada mengikat penyayang setia dengan orang-orang musyrik itu, kemudian mereka tidak mencabuli perjanjian kamu itu sedikit pun. Orang-orang yang buat janji setia dan mereka ikut perjanjian setia itu. Maknanya ada orang yang dia mengikat perjanjian dan dia tidak mematuhi, dia khianat kepada perjanjian itu. Maka di sini adalah arahan Allah ataupun suruhan Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan, dan mereka tidak menolong seorang pun yang memusuhi kamu, maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka. Fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Sempurnakan kepada mereka perjanjian mereka sehingga habis tempoh waktunya. Dan ini sekali lagi disebutkan bagaimana Allah minta kita berurusan dengan siapa? Dengan orang-orang musyrikin. Dengan orang-orang yang melakukan dosa yang paling besar sekali. Dan tak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan. Tak ada. Tapi dalam pada itu pun Allah merintahkan agar menyempurnakan apa yang kita dah janji kat dia, apa yang menjadi hak mereka, maka kita kena tunaikan. Baik. Maka di sini adalah suruhan Allah Azza wa Jalla. Apa pelajaran yang boleh kita ambil di sini daripada sudut suruhan Allah? Okay. Allah minta akan kita apa? Tunaikan hak. Walaupun pada musuh ataupun pada orang yang tidak disukai. Ini kita highlightkan pada bahagian kita. Allah ingatkan untuk suruhan Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan hak walaupun pada musuh. So ini kalau perihal antara negara, antara Islam dan juga bukan Islam. Dan kita pun ada hak musuh yang kita perlu tunaikan. Kalau sekarang kita tak adalah musuh yang dalam peperangan itu. Tetapi kita ada daripada sudut orang bukan Islam yang duduk di sekeliling kita, di tempat kita, di negara kita. Maka mereka ada hak mereka, dan hak mereka itu perlu ditunaikan lagi-lagi kalau ada perjanjian dengan mereka. Itu suruhan Allah Azza wa Jalla. Allah mengingatkan kita juga agar kita menunaikan hak pada orang yang tidak disukai, orang yang kita tak suka. Kadang-kadang kita dengan orang yang kita okey lah. Tapi dengan orang yang pernah bermasalah dengan kita, ada clash sikit, ada salah faham sikit, pernah ada itu ini dengan kita, kadang layanan kita sedikit berbeza. Mungkin dulu boleh tengok muka, sekarang susah sikit nak tengok muka. Kalau boleh elak, selagi boleh elak tu dia elak. Dulu boleh senyum, sekarang tak boleh senyum. Dulu bolehlah nak makan sekali, sekarang dah tak boleh. Lagi-lagi kalau dia adalah berkaitan dengan orang yang tinggi dengan orang yang bawah, orang atas dengan orang bawah. Antara bos dengan staff dia memang tak minat dengan staff ni, maka lagi perkara itu akan lebih mencabar kerana mungkin dia akan hingga tidak menunaikan hak yang sepatutnya diberikan. Maka Allah menyuruh pada ayat yang keempat ini agar kita menunaikan hak walaupun pada orang yang kita tak suka, orang yang ada masalah dengan kita, orang yang telah jelas dia tu buat salah dengan kita, dia tikam belakang, dia dah memang sah-sah dia salah dengan kita, tapi Allah tetap menyuruh kita untuk menyempurnakan hak mereka itu, kerana hak mereka itu adalah kekal hak mereka. Daripada sudut hak, kalau kita lihat juga daripada sudut pergaulan, daripada sudut bercampur bermuamalah, berurusan, maka itu kita berikan juga layanan yang terbaik kepada mereka kerana mereka adalah manusia, ataupun lebih lagi kalau mereka itu adalah seorang Muslim.
Okay. Nabi SAW dengan orang yang memusuhi baginda ataupun orang yang tak suka dengan Nabi, jelas-jelas pernah buat perkara yang tak baik pada Nabi SAW, Nabi tetap memberi layanan yang baik kepada mereka. Kan? Um, dalam sebuah kisah, suatu ketika Nabi SAW sedang duduk berehat dalam perjalanan, kan, nak balik, kemudian duduk berehat di bawah sebuah pokok. Nabi sandar dan tertidur. Kemudian datang seorang yang nak merompak dan yang nak membunuh Nabi SAW. Dia dah menghunuskan pedang pada Nabi SAW. Dan takdir Allah, Nabi dapat melawan dia dan akhirnya dia yang pedang itu diambil dan akhirnya dia yang terduduk dan pedang itu akhirnya terhunus kepada dia. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kalau Nabi bunuh ketika itu, boleh tak? Boleh. Kerana dah memang sah-sah dia cuba nak bunuh Nabi SAW. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi menceritakan kepada dia tentang apa? Kerana bila dia menghunuskan pedang pada Nabi itu, dia kata, siapa yang dapat menyelamatkan kau? Maka Nabi kata, Allah. Mendengar jawapan tu, kemudian tiba-tiba je Nabi dapat menjatuhkan dia dan ambil pedang, menghunuskan kepada dia. Nabi kata, sekarang ni siapa yang dapat menyelamatkan engkau daripada pedang ini? Kemudian Nabi bertanya beberapa soalan. Nabi bercerita tentang Allah. Dan setelah itu Nabi SAW melepaskan dia. Nabi buat baik kepada dia, Nabi lepaskan dia. Sedangkan ada je kemungkinan kalau dilepaskan, dia akan menyerang balik. Tapi begitu Nabi SAW dengan orang yang tak suka dengan Nabi, orang yang pernah buat sesuatu yang tak baik dengan Nabi, Nabi akan membalasnya dengan yang terbaik. Dan itulah salah satu daripada sifat ibadur rahman. Walladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang yang jahil, orang yang tidak berilmu, orang yang bercakap dengan mengikut emosi, mencerca dia, kutuk dia akan mengembalikan perkataan yang apa? Salama. Dia akan membalas dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang sejahtera. Itu suruhan Allah Azza wa Jalla. Kita nak buat baik kepada orang yang kita okey, alhamdulillah, itu yang sepatutnya dan itu perkara yang lebih mudah. Tapi yang Allah highlightkan di sini adalah buat baik kepada orang yang tidak disukai, sama ada kita tak suka dia ataupun dia tak suka dengan kita. Kan? Kadang kita ada daripada sudut pasangan, kita ada anak-anak, kan? Kita ada jiran, kita ada kawan-kawan yang kan kita ada sikit perselisihan, ada masalah. Kalau ingatkan, sempurnakan hak mereka sebagai apa yang sepatutnya mereka dapat. Kalau pasangan ada hak dia, kalau anak ada hak dia, jiran ada hak dia, kawan ada hak dia, sempurnakan. Dan sempurnakan hak mereka sebagai seorang Muslim dan sempurnakan hak mereka sebagai seorang manusia. So, itu yang Allah ingatkan, fa'atimmu ilaihim, maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sehingga habis tempohnya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Allah highlightkan tentang salah satu sifat orang yang bertakwa. Salah satu sifat orang yang bertakwa ialah dia tahan hawa nafsu dia dengan mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu sifat orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat keempat ini. Dia sempurnakan dulu apa yang sepatutnya. Kalau ikutkan dia, mungkin dia nak buat yang lain daripada itu. Akan tapi dia mendahulukan Allah dan juga Rasul, dan dia kemudiankan, mengebelakangkan keinginan diri dia, dan itulah al-muttaqin yang Allah sebutkan pada ayat yang keempat. Ayat yang kelima yang sebutkan, kemudian apabila habislah masa bulan-bulan yang dihormati itu, al-ashhur al-hurum. Ini dimasukkan, pertama, yang dimaklumi 4 bulan haram itu. Yang kedua, yang dimasukkan di sini adalah pada habisnya bulan haram dan setelah habisnya tempoh yang diberikan
oleh Allah Azza wa Jalla pada ayat kedua, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, yang Allah bagi kepada kaum musyrikin itu kebebasan untuk bergerak di bumi ni ke mana saja nak pergi dalam masa 4 bulan, sama ada nak larikan diri ataupun nak buat persiapan. 4 bulan diberikan. Maka ini dimasukkan apabila habis 4 bulan itu. Dan ia dikira daripada surah At-Taubah ini diturunkan, daripada ayat itu diturunkan, yang kita sebutkan ia turun sekitar bulan Zulhijjah. Kan? Diturunkan sekitar bulan Zulhijjah pada musim haji itu. So kalau kita kira Zulhijjah, kemudian Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, kan? Maka dia tamat sehingga sekitar lebih kurang 10 Rabiul Akhir. Sebab kalau kira waktu haji, kemuncaknya adalah hari Arafah, kan? Hari Arafah. Hari Arafah tu pada hari yang ke-9, kan, Zulhijjah. So kalau kita ambil 9 ataupun 10 bulan Zulhijjah, 10 Muharram, Safar, 10 Rabiul Awal, 10 9 atau 10 Rabiul Akhir adalah 4 bulan. Dan ketika itulah habis masa bulan-bulan yang dihormati itu. Maka sampai di masa itu Allah kata apa? Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu mengetahuinya. Dan pelajaran dapat kita ambil daripada potongan ayat ini, yang awal ini, ialah Allah sebut faizan salakhal ashhurul hurum. Okay. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bulan-bulan haram. Ada masa yang ditetapkan. So, apa yang perlu dilakukan? Patuhi. Masa yang Allah telah tetapkan itu, umat Islam ketika itu, para Nabi dan juga para sahabat kena buat apa? Patuhi. 4 bulan itu. Walaupun dia tengok, ini peluang baik ni untuk orang musyrikin buat persiapan nak lawan balik. Ataupun ini waktu terbaik mereka untuk nak lari. So, nanti tak adalah peluang kita nak tangkap dia orang ni. Yang dia orang ni dulu waktu kita kat Mekah tu, oi, dia punya buat dengan kita tu, kan? Dia punya layanan tu memang teruk betul. Sehinggalah isteri Nabi SAW, Khadijah, meninggal dunia. Dan antaranya akibat boikot yang dilakukan. So, 4 bulan tu, kan, dia adalah waktu yang umat Islam ketika itu kena tahan diri mereka, kerana itulah masa yang Allah telah tetapkan. So Allah suruh apa? Allah suruh patuhi masa yang Allah telah tetapkan. Itu untuk mereka 4 bulan yang umat Islam ketika itu kena sabar sekejap, sementara dia nak habis, kemudian baru boleh ambil tindakan. Membawa kepada kita yang membacanya hingga ke hari ini. Dalam kehidupan kita umumnya ataupun dalam seharian kita khususnya, kita ada masa-masa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang paling besar masa yang telah ditetapkan adalah apa? Masa paling besar tadi dalam seharian kita. Apa rasanya? Tidur. Tidur. Solat. Solat. Kita ada yang utama yang Allah telah tetapkan masanya adalah solat. Okey. Allah telah tetapkan masa adalah solat. So, masa ada tak solat dia? Ada. Allah sebutkan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. So, yang solat itu ke atas orang-orang yang beriman ada waktu yang telah ditetapkan. So, ada masa yang Allah telah tetapkan untuk solat. Maka kita nak kena buat apa? Kena patuhi masa yang telah ditetapkan itu, masa-masa solat itu. Nak tanya Ustaz? Silakan. Ayat 4 kata suruh jangan jaga hak mereka. Tapi tiba-tiba ayat 5 Allah suruh perangi dan tangkap mereka. Adakah sebab yang tertentu yang Allah tukar dia punya arahan? Baik. Beza daripada ayat ketiga tadi. Okey. Baik. Ayat 4. Ayat 4, maaf. Baik. Jazakillahu khairan. Atau kita akan pergi ke situ. Okey. So, masih tetapkan kita ada solat, masih tetapkan. Baik. Kemudian apa lagi masih tetapkan? Tadi Ajar Rahman sebut tidur. Oh, itu masih ditetapkan, ya. Kan Allah sebutkan antaranya dalam surah An-Naba kan. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara
ma'asha. Allah jadikan malam sebagai selimut, kan? Dan Allah jadikan siang itu untuk cari penghidupan. Yang dalam ayat ini Allah sebutkan malam adalah litaskunu fihi. Malam adalah untuk kita merasa tenang berehat padanya. Siang adalah walitabtagu min fadlihi, untuk kita mencari kurniaan Allah Azza wa Jalla. So itu masa yang Allah telah tetapkan. Kita mengikut ketetapan yang Allah telah tetapkan. Dan sebagai seorang Muslim, kan, dan sebagai manusia dan Muslim, kita ada masa yang telah ditetapkan. Itu apa? Masa ajal kita. Allah telah tetapkan. Kan? Walikulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pada setiap umat itu telah Allah tetapkan ajal dia. Maka bila telah datang ajal, iaitu ketetapan Allah SWT, maka mereka tidak dilewatkan walaupun sedikit, dan juga tidak dikedepankan walaupun sedikit. Maka kita ada masa kehidupan ajal kita yang Allah telah tetapkan. Okay. Kita yang itu kita memang tak boleh buat apa lah. Nak tak nak, bila ajal itu datang, kita kena apa? Kita kena patuh kepada ajal itu, kan? Kita tak boleh nak elak. Tapi pelajarannya ialah agar kita, bila kita dah tahu ada masa yang Allah telah tetapkan atas diri kita, maka Allah nak minta kita untuk buat persiapan bagi menghadapi masa itu. 4 bulan yang Allah bagi peluang kepada musyrikin, umat Islam ketika itu bukan duduk diam saja tak buat apa-apa, bukan hanya okey ini waktu rehat, tak. Mereka juga melakukan persiapan yang sepatutnya. Jika selepas itu adalah kena serang untuk berperang, maka mereka buat persiapan untuk menghadapi masa itu. Ya. Maka bila sebut tentang ada masa yang telah ditetapkan, kita kena patuh, maka kita kena buat persiapan untuk nak menghadapi masa yang telah ditetapkan itu. Seperti mana kita nak solat. Kita tahu solat dah ditetapkan. Isyak pukul 8.10 minit. So, itu masa yang telah ditetapkan. So, apa yang nak kena buat? Kita nak kena buat persiapan untuk nak sampai kepada masa yang ditetapkan itu. Itu yang dimaksudkan dengan mematuhi masa yang telah ditetapkan, selain daripada kita menunaikan solat pada waktu. Maka ajal telah ditetapkan oleh Allah SWT, maka patuhlah pada ajal itu, dan kita memang kena patuh. Tak boleh nak elak daripada perkara itu. Kan, tapi apa yang menunjukkan kita patuh kepada ajal yang Allah telah tetapkan itu, ialah kita melakukan persiapan yang sepatutnya untuk kita nak menempuhi waktu itu. Sebab itu untuk orang yang dalam kehidupan dia tak buat persiapan, kan? Dia sibuk dengan kehidupan dunia dia. Allah pun pelik, kan? Dia Allah sebutkan pada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat yang pertama. Allah kata iqtaraba lin-nasi hisabuhum, telah dekat waktu perhitungan amal, waktu manusia itu dihisab. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, tapi mereka ini sedang berada dalam kelalaian, kelekaan. Mu'ridun, mereka berpaling daripada apa yang Allah perintahkan. So, tak buat persiapan, seolah pelik lah. Dah tahu ajal itu masih telah ditetapkan, so kena patuh. Pada waktu itu kena datang juga. Nak tak nak, sedia ataupun tak sedia. Maka nak menunjukkan kepatuhan kita adalah kita buat persediaan untuk nak sampai kepada waktu itu. Macam kita kalau kata esok ada meeting, contohnya kan, waktu kerja dulu lah. Esok ada meeting, kan? Dah besok nak meeting pasal apa. So, kita tahu masa itu telah ditetapkan, kita kena patuh pada masa itu. So, kita hari ni, malam ni kena buat apa? Nak kena buat preparation, nak siapkan baju, nak siapkan slide yang sepatutnya, apa yang nak dibentangkan. Semua nak kena siapkan sebagai tanda kita patuh kepada masa yang telah ditetapkan itu. Faidan salah khasyu, maka bila dah habis 4 bulan itu, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, sebut maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana sahaja kamu menemui mereka. Bunuh orang musyrik itu di mana sahaja kamu menemui. Baik. Kat sini Allah suruh bunuh. Okay. Bunuh pula bukan bunuh yang biasa-biasa. Kan?
Allah mulakan. Apabila habis je 4 bulan haram itu, Allah suruh faktulu. Fa ni maksudnya apa? Sesuatu yang dilakukan dengan Segera. segera, cepat. Kata habis je, tak payah tunggu. Cukup je 4 bulan itu. Terus je pergi bunuh dia. Tak ada lagi nak nego, tak ada lagi nak apa, nak tanya-tanya ke, tak ada. Terus bunuh je, tak payah tanya apa pun. Segera Allah suruh pergi bunuh itu. Sedangkan tadi ni Allah suruh apa? Fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sehingga habis tempoh. Maka inilah Allah Azza wa Jalla. Ni. Kenapa Allah suruh bunuh pula? Sedangkan tadi Allah bagi tempoh. Kerana perjanjian itu telah dibuat dan adalah menjadi hak orang musyrikin untuk mendapat apa yang ada dalam perjanjian itu. Itu hak mereka. So perlu ditunaikan sehabisnya. Bukan tunai separuh, lebih kurang tak kena tunaikan sehabisnya. Selepas habis bahagian mereka itu dan tidak ada lagi apa-apa yang mengikat, maka kemudian datanglah arahan yang seterusnya, waktu itu bunuh. Kerana tak ada apa lagi yang mengikat mereka untuk tidak diperlakukan apa-apa. Baik. Kiranya arahan asal adalah Allah nak suruh pergi bunuh orang musyrikin ini. Itu arahan dia. Tapi disebabkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang maha melimpah ruah, Allah beri masa pada mereka 4 bulan. Dan untuk yang dah ada perjanjian, Allah bagi masa. Kadang ada perjanjian yang lebih daripada 4 bulan. Ada yang 6 bulan, 8 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Maka bagi sempurna. Jangan pukul rata semua 4 bulan. Mana yang dah sebut setahun, setahun. Mana yang 6 bulan, 6 bulan. Jangan kurangkan kerana itu adalah hak mereka. Tapi bila dah habis semua itu, kembali kepada arahan asal Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Allah suruh bunuh semua orang musyrikin. So itu arahan asal dia. Yang 4 bulan dan sempurnakan perjanjian itu adalah atas sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Azza wa Jalla kepada manusia. So tengok Allah Azza wa Jalla dengan orang yang memang kuat melawan. Dengan orang yang tak dengar cakap. Kan? Tapi dia baik. Kalau kata kat sekolah tu, ini grup budak-budak yang duduk kat belakang dekat pintu keluar, kan. Grup yang tu, kan. Yang mengajar kat depan, dia kat belakang dia tidur. Dia buat tak tahu, dia tusuk keluar kelas. Geng yang itu. Tapi dengan mereka itu, Allah suruh buat baik juga. Sempurnakan hak mereka yang sepatutnya tak dikurangkan. Walaupun layak sangatlah Allah untuk nak terus menghukum mereka tanpa diberi peluang. Kerana mereka, Nabi dah duduk dengan mereka 13 tahun. Kemudian Nabi dah pergi ke Madinah. Dalam pada masa nak sampai ke tahun yang ke-8, tahun yang ke-9 Hijrah turunnya ayat ni, mereka dah lalu perang Badar, dah lalu perang Uhud. Macam-macam perang, peristiwa yang mereka lalu, dan itu semua adalah bentuk peringatan Allah kepada mereka. Patut, boleh je kalau Allah tu sesuai atau layak pun Allah terus membunuh mereka, tapi tak, Allah tetap memberi peluang kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran untuk kita ambil bersama ialah mengingatkan kita kepada sifat Allah SWT yang Allah terangkan pada awal surah yang ke-40. Surah 40, surah Ghafir, halaman 467. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Hamim. Penurunan Al-Quran ini daripada Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui, yang mengampunkan dosa dan yang menerima taubat, yang berat azabnya, yang melimpah-limpah kurnianya. Tiada Tuhan melainkan Dia, kepadanya lah tempat kembali. Allah
perkenalkan sifatnya pada ayat yang ketiga. Dia adalah ghafiriz zambi. Dia adalah Tuhan yang mengampunkan dosa, apa pun dosa, apa pun. Wa qabilit taubi, yang kedua. Dan dia adalah Tuhan yang menerima taubat. Tuhan yang menerima taubat. Kan? Seperti mana Allah sebutkan dalam surah Taubah, nak mengajak untuk bertaubat. Maka Allah adalah Tuhan yang penerima taubat, dan kita pernah sebutkan. Sekarang kita bincangkan surah namanya surah At-Taubah. Kan? Dekat sini digunakan perkataannya apa? At-Taubi. Apa beza At-Taubah dan juga At-Taub? Sini tak ada tamar butah dia. Sini ada tamar butah. Kenapa tak digunakan sama? Waqabilit taubati. Kenapa? Rasa-rasanya kenapa? Baik. Dalam surah Taubah tu gunakan perkataannya Taubat, Taubah. taubatu tu dia perempuan. Ada maknas. Okey. Atau Tau, taubi tu zakar. zakar. InsyaAllah betul. Betul. Daripada sudut gender perkataan betul. Kan? Baik. So, soalannya kenapa Allah gunakan at-taubah dan juga at-taub, sedangkan kedua-dua maksudnya sama, taubat juga. Kan, dalam terjemahan sama, tak ada beza. Tapi daripada sudut tulisan Arab, teks Arabnya itu berbeza. Walaupun hanya satu huruf, dia tetap berbeza. Kan, dia tak sama. Kan. Mesti ada sebab. Kerana kalau yang Allah maksudkan adalah sama, maka guna je lah perkataan yang sama. Tak payahlah guna perkataan yang berbeza. Kan, kerana ini bukan karangan yang nak kena cukupkan perkataan ataupun huruf. Kan. Baik, apa beza at-taubah dan juga at-taub? Ringkasnya ialah at-taubah ini adalah at-taubah, taubat yang biasa kita ketahui. At-taub ini adalah bentuk taubat yang tidak sempurna. Bentuk taubat yang ada cacat cela. Bentuk taubat yang ada kelumpungan. Kerana kita dalam bertaubat, atas pengalaman kita, ada waktu yang kita bertaubat itu kita benar-benar taubat yang datang daripada lubuk hati kita. Tapi ada waktu yang kita bertaubat, feel itu tak berapa nak menyesal, tak berapa nak rasa bersalah, dia tak sampai. Kerana mungkin dosa yang kesalahan yang buat itu mungkin kecil ataupun sikit ke, kan. So taubat itu dia tak sempurna. Ataupun mungkin kan, dia beristighfar, dia solat, tapi selepas pada itu dia kan mungkin ada keinginan untuk nak ulang ataupun dia mengulanginya kembali. So tak semua yang melakukan taubatnya itu adalah sempurna, cantik, diterima sepenuhnya. Maka Allah kata dia adalah Tuhan yang menerima taubat, tapi dia bukan je terima taubat yang sempurna itu, tapi Allah dia penerima taubat yang penuh cacat cela, taubat yang ada kelumpungan, taubat yang dibuat tanpa 100% ada rasa penyesalan. Allah tetap terima. Betul, di sini Allah gunakan perkataannya qabilit taub, memberikan harapan yang besar pada kita semua, kan, tentang taubat kita yang tak berapa nak berkualiti, tapi Allah kata dia terima. Dalam masa yang sama, selepas daripada itu Allah ingatkan bahawa dia adalah syadidul iqab. Dia adalah Tuhan yang amat berat. Dia bukan berat, dia amat berat. Syadid ni dia, kita pernah dengar juga perkataan syadid kan. Syadid ni keras. Syadid ini dia ekstrim. Syadid ekstrim. So dia Tuhan yang menerima taubat yang tak berkualiti, taubat yang ada kelumpungan dan juga kecacatan. Allah tetap terima. Tapi ingat, jangan kerana baiknya Allah tu, akhirnya kita pun tak bertaubat, ataupun bila bertaubat kita pun taubat yang tak apa, Allah terima. Allah kata dia syadidul iqab. Dia Tuhan yang amat keras, amat ekstrim azabnya. Itu yang boleh kita lihat pada ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima.
Ya. Allah bagi peluang, dan Allah kalau bagi peluang bukan sikit, Allah bagi peluang banyak dan bagi peluang yang sangat luas. Tengok saja pada musyrikin di Mekah, berapa tahun mereka dapat hidup di Mekah daripada Nabi diutuskan. Sampailah ayat ini diturunkan. Lebih kurang 21, 22 tahun. 21, 22 tahun tu sekejap ke lama? Lama. Kalau bahasanya lama gila. Kan dah sampai 21, 22 tahun. Dah lebih daripada umur boleh mengundi lah. Kan? Lama Allah bagi peluang kepada mereka. Dan ini dah sampai waktu-waktu hujung kehidupan Nabi ni. Kerana Nabi sampai 9, 10, awal 11 dah meninggal. So, daripada 23 tahun dakwah Nabi, 22 tahun Allah bagi peluang kat mereka. Peluang yang sangat besar. Sangat banyak. Hingga sampai nak penghujung Allah nak musnahkan pun, Allah masih lagi bagi peluang. 4 bulan bagi. Mana yang dah 6 bulan ambil, mana yang dah setahun ambil. Tapi once habis je benda tu, Allah syadidil iqab. Allah Tuhan yang maha ekstrim azab dia. Maka Allah kata faqtulul. Segera, cepat-cepat pergi bunuh orang musyrikin. Tak payah tanya dah. Tak payah bagi peluang dah. Bunuh je terus. Haitsu wajadtumuhum. Mana je kau jumpa mereka, bunuh. Walaupun mereka menyorok, bunuh. Bukan saja pergi jumpa yang dekat luar-luar ni, bukan saja pergi jumpa yang menyerang engkau, yang pergi sorok, yang lari tu, bunuh dia. Begitu Allah Azza wa Jalla nak ingatkan kepada kita tentang dirinya. Dia Tuhan yang bagi banyak peluang, tapi jangan bermain-main dengan Allah Azza wa Jalla. Dan syaitan suka mempermain-mainkan kita dengan apa? Dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Kan? Kalau kita lihat, Allah sebutkan dalam surah yang ke-35. Kita ambil surah 31 lah. Surah yang ke-31, surah Luqman, pada ayat ke-33. Pada halaman yang ke-414. Halaman 414. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan takutilah akan hari akhirat yang padanya seorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya. Dan seorang anak pula tidak dapat melepaskan ibu atau bapanya dari azab dosa masing-masing sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan janganlah pula kamu diperdayakan oleh bisikan dan ajakan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Lagi tentang jangan terpedaya, tertipu dengan kehidupan dunia, dan jangan juga tertipu dengan bisikan dan juga ajakan syaitan hingga kita melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Baik. Kalau kita lihat pada surah yang ke-57, surah Al-Hadid, pada ayat yang ke-14, pada halaman yang ke-539. Allah berfirman, yunaduhum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Terjemahan, pada saat itu mereka yang munafik menyeru orang-orang yang beriman sambil berkata, bukankah kami bercampur gaul dengan kamu di dunia dahulu? Orang-orang yang beriman menjawab, benar. Akan tetapi kamu telah membinasakan diri kamu dengan perbuatan munafik.
dan kamu telah menunggu-nunggu kebinasaan umat Islam, dan kamu pula ragu-ragu terhadap perkara-perkara agama, serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong untuk mencapai maksud kamu. Sehinggalah datangnya maut yang ditetapkan oleh Allah kepada kamu, dan selain itu, kamu pula diperdayakan oleh bisikan syaitan dengan pengampunan Allah semata-mata dan melupakan azabnya. Ini antara permainan syaitan. Dia wagharrakum billahil gharur. Dia memperdayakan manusia dengan buat apa? Dengan membisikkan tentang pengampunan Allah. Allah tu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah qabilit taub, penerima taubat yang tak sempurna. Allah ghafiriz dzam, pengampun segala dosa. Dia bisikkan yang itu. Baik tak benda tu? Baiklah. Tapi dia hanya bisikkan yang itu sahaja. Hingga membuatkan apa? Perkara itu memperdaya manusia. Buatkan orang jadi bila buat dosa dan kesalahan tu dibisikkan, oh tak apalah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Engkau mengucap dua kalimah syahadah, engkau orang Islam. Tak mungkin engkau akan kekal duduk dalam neraka. Tak mungkin Allah nak masukkan dalam neraka. Dia bisikkan dengan perkara itu. Semata-mata dan melupakan azabnya. Sebab itu dalam Quran Allah sebut dua-dua. Allah tak cerita satu je. Kerana Allah bukan saja nak beri pengharapan dan rasa cinta kita kepadanya, tapi Allah juga nak menimbulkan rasa takut, khauf kita kepada dia. Betul Allah buat. Disebut dia azabun alim, azabun azim, azab al-khizi, dan berikan azab yang menghinakan, syadidul iqab, Tuhan yang amat ekstrim azabnya itu. Allah bagi semua tu supaya kita tak diperdaya oleh syaitan. Dan orang munafik, mereka diperdayakan oleh syaitan. Mereka wagharratumul amani, dipanjangkan angan-angan oleh syaitan. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, wal ajis man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikut hawa nafsu dia dan kemudian dia berangan-angan kepada Allah. Dia berangan-angan apa? Berangan-angan Allah ampunkan dia. Dia berangan Allah masukkan dia dalam syurga Firdaus pula. Dia berangan-angan. Dan syaitan panjangkan angan-angan dia tu. Sampai akhirnya dia leka dalam angan-angan dia. Dan jadilah macam mak jenin tu kan, leka dalam angan-angan dia je. Dia seronok dalam angan-angan dia. Kan? Itu yang bunyinya macam manalah ada orang macam tu. Tapi itulah yang dijual oleh siapa? Dijual oleh orang-orang yang buat skim cepat kaya. Buat MLM. Dijual kepada kita apa? Dijual kepada kita harapan. Kan? Dijual kepada kita harapan. Dia tunjuklah nanti boleh dapat income banyak ni, dapat bonus banyak ni, boleh bawa mak ayah pergi umrah, boleh bawa pergi haji, boleh bagi hadiah dekat isteri, ke anak-anak. Dijual harapan. Al-amani. Menjual perkara itu. Akhirnya orang pun syok dalam benda tu, leka. Akhirnya tertipu. Itu dilakukan oleh syaitan, ditunjukkan oleh syaitan, dan syaitan lebih advance daripada itu. Syaitan bukan nak merosakkan kehidupan dunia, syaitan nak merosakkan kehidupan akhirat. Maka sebab itu kan, kita memahami sifat Allah Azza wa Jalla, dan Allah bawakan pada dua ayat ini. Tunjukkan pada dia Tuhan yang bagi hak yang sepatutnya manusia itu dapatkan. Sebab itu setiap makhluknya akan dapat hak mereka. Nanti di akhirat kan Allah sebut tentang dua ekor kambing yang bergaduh waktu kat dunia. Allah akan bagi dia orang balik balas kalau salah satu itu terzalimi. Kan Nabi SAW sebutkan tentang dua ekor kambing. Seekor tu ada tanduk, telah menanduk seekor lagi kambing yang tak ada tanduk. Maka nanti di akhirat, kambing yang tak ada tanduk tu Allah akan bagi dia ada tanduk, dan Allah suruh tanduk balik kambing yang tanduk dia ketika di dunia itu. Itu binatang, apatah lagi manusia, orang bukan Islam. Adakah mereka tak dapat hak mereka? Dan kalau tengok kesian ada orang, ada yang buat charity banyak betul, menjaga alam, tolong anak yatim, orang miskin.
Takkan mereka tak dapat apa-apa kalau tak adil lah Allah Azza wa Jalla wal-iyazubillah. Tapi apa yang Nabi sebutkan dalam hadis, untuk orang bukan Islam, untuk orang bukan Islam, Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka. Maka setiap kebaikan yang mereka lakukan, Allah akan terus balas di dunia. Allah akan terus balas di dunia. So, dia buat kebaikan banyak, Allah akan bagi, Allah akan balas terus kat dunia. Kerana ke akhirat nanti tak ada dah. Allah hanya balas kat dunia sahaja. Menunjukkan sifat adil Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Tuhan yang beri kita banyak peluang, yang maha pengasih, maha penyayang. Setiap orang yang ada hak dia, Allah akan tunaikan siapa pun dia. Orang bukan Islam pun dapat hak dia. Apatah lagi orang Islam. Allah akan beri hak mereka. Bahkan Allah beri lebih daripada apa yang kita lakukan. Akan tetapi, bila habis saja peluang itu, maka tak ada lagi dah peluang yang akan diberikan. Buatlah muka sepusin macam mana pun di hadapan Allah. Allah tak akan terima apa pun daripada kita. Begitu yang kan kita dah sebutkan sebelum ini tentang Firaun. Allah beri pada dia peluang yang banyak, tetapi tak nak terima. Dan ketika mana nyawa dah sampai ke kerongkong, nafasnya yang terakhir, baru nak bertaubat. Beriman kepada Tuhan Musa dan juga Harun. Inni amantu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan sekalian alam, Tuhan Musa dan juga Harun. Dengan suaranya yang merintih, yang kesian itu. Tapi ada tak Allah terima? Tak terima dah waktu tu. Tak terima. Once dia tertutup, takkan ada lagi peluang yang diberi oleh Allah SWT. Tapi sebelum daripada itu, peluangnya terlampau banyak yang Allah berikan. Maka ia ingatan dan bentuk suruhan pada kita. Sebelum faqtulul musyrikin, sebelum datangnya, itu betul di sini, sebelum datangnya, saya gunakan perkataan keputusan Allah, maka gunakanlah peluang sebaiknya. Ini suruhan Allah SWT. Kenapa saya guna perkataan keputusan? Kerana dalam surah At-Taubah ini nanti Allah akan mention beberapa kali, dalam highlight beberapa peristiwa, dan Allah gunakan perkataan keputusan. Al-Amr, datangnya keputusan Allah Azza wa Jalla. Dan tadi yang sebutkan nanti kita akan lalu dalam surah Taubah ini juga, wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Dan sebahagian daripada mereka ada yang menanti keputusan Allah. Sama ada Allah mengazab mereka ataupun Allah menerima taubat mereka. Maka faqtulul musyrikin, dia datang selepas apa? Masa yang telah diberikan, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kita dalam kehidupan dunia ni, masa kita dah tahu dah. Berapa lama je? 60, 70 tahun lah masa kita. So itulah masa kita yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bahkan ada yang lebih awal daripada itu. Maka ambil peluang itu sebaiknya. Kerana once peluang itu habis dah. Tak ada lagi dah peluang yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang Allah sebutkan juga pada surah yang ke-35, surah Fatir, pada ayat yang ke-37. Halaman 438. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka itu sambil merayu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada azab ini. Kami akan mengerjakan amal-amal yang saleh, yang lain daripada apa yang kami pernah kerjakan dahulu. Lalu Allah menempelak mereka, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat? Dan kamu pula telah didatangi oleh Rasul kami yang memberi amaran. Oleh itu rasalah azab seksa, kerana orang-orang yang zalim tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Jika kita meminta peluang setelah masa itu habis, maka Allah kata,
Kan? Allah dah melanjutkan umur, dah bagi masa yang cukup untuk nak beringat, untuk nak berfikir dan ambil pelajaran. Dan Allah dah bagi macam-macam dalam kehidupan kita daripada sudut peringatan, an-nadhir, amaran untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang memilih untuk tidak mengindahkannya, maka dia akan dapatlah balasan yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Allah kata fadhuku, rasakanlah, tidak ada untuk orang yang zalim itu sesiapa pun yang dapat bagi pertolongan. Kita, peluang Allah bagi kat dunia sangat banyak. Hingga sampai nanti kita di dalam kubur, ada tak pertolongan yang boleh lagi sampai? Allah masih lagi bagi. Yang tiga yang Allah sebutkan, sedekatun jariyah, ilmin yuntafa'u bih, awaladin salih yad'ulah. Ini amal-amal yang akan terus berjalan pahalanya untuk kita sebagai peluang yang masih Allah bagi lagi. Maka ke dunia siapa yang mengambil peluang ini, maka dia peluang yang berterusan Allah terus bagi sampai dalam kubur. Untuk orang yang tak dapatkan itu, ketika di mahsyar, ada tak lagi peluang yang Allah bagi? Ada. Akan berpeluang untuk nak pergi cari syafaat. Ada syafaat daripada anak, ada syafaat daripada mak ayah, ada syafaat daripada kawan-kawan, ada syafaat daripada malaikat, ada syafaat daripada Nabi SAW, ada syafaat daripada amal dia, daripada Quran. Banyak pertolongan yang Allah bagi, peluang lagi itu yang Allah bagi. Tapi kalau itu tak diambil ketika di dunia peluangnya, maka tak ada lagi dah nasir, orang yang dapat bagi pertolongan. Bunyinya macam, Allah ni tak bagi muka langsung ke? Tapi Allah dah sebut berapa banyak dah muka dibagi pada kita semasa masa yang Allah telah tetapkan ini, kita masih lagi hidup padanya. Tapi once habis, Allah kata faqtulul musyrikin, bunuh, tak ada lagi soal. Wa khuzuhum, dan ketika itu bukan sikit-sikit perkara yang akan berlaku. Bunuh mana saja kamu temui dia, wa khuzuhum, dan tawanlah mereka, wahsuruhum, dan juga kepunglah mereka, wa qu'udu lahum kulla marsad, serta tunggulah mereka di tiap-tiap tempat mengintipnya. Serang habis-habisan. Bukan saja berada di medan perang itu, bukan saja duduk di Kaabah, di Masjidil Haram itu, kan? Akan tapi cari mereka dekat rumah-rumah dia, dekat benteng dia, dekat bukit-bukit, pergi kejar, pergi cari. Tak payah tunggu dia datang, pergi serang dia. Bahasanya cari sampai lubang cacing. Azab Allah Azza wa Jalla, kalau sampai, tak ada siapa yang akan dapat mengelaknya. Dan berlindunglah di mana pun, mintalah perlindungan siapa pun, azab Allah itu kita tak akan sampai. Dan itu yang Allah sebutkan dengan dan kematian itu akan tetap datang menemui kamu, kan? Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu berada dalam tembok yang kukuh, dia tetap akan datang menemui kamu. Apa yang Allah telah tetapkan pada kita akan tetap sampai pada kita. Tak ada lagi tempat untuk kita nak lari ataupun nak berlindung. Bila telah sampai, dia punya deadline dia itu. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Rezeki yang Allah telah tetapkan untuk kita, dia akan tetap sampai pada kita. Walaupun pusing, dia tetap akan sampai pada kita juga. Walaupun jauh kita rasa, walaupun ada orang yang menghalang, walaupun kita rasa mustahil untuk nak dapat, ketika itu yang Allah telah tetapkan, maka dia akan sampai pada kita. Begitu juga azab Allah, ketetapan Allah, hukuman Allah. Kita mengelaklah macam mana pun, jadilah awet muda macam mana pun, apabila kematian itu datang, dia tetap akan sampai pada kita. Dan Allah nak ingatkan tentang bila azab itu sampai, dia tak ada lagi bagi diskaun, kan? Tak ada lagi ada belas ihsan. Contoh, kita tegur anak kita, jangan buat, jangan main, jangan main. Tiba-tiba anak kita main juga, berlari-lari, pecah pinggan cawan kat rumah orang, kan? Kita dah siap banyak ni, tapi duk juga buat, akhirnya pecah pinggan rumah orang tu. Balik rumah kita pun marah-marah dalam kereta, balik rumah nak rotan dia. Kita nak rotan dengan geramnya kita tu.
Tapi bila kita tengok muka anak kita, kesian, dia menangis, merayu, jadi kurang tak sikit rotan kita tu. Daripada nak rotan full swing, jadi rotan sikit je. Ataupun daripada nak bantai sampai patah hanger tu, jadi hanya pukul 2-3 kali sebab kesian tu ada. Tapi Allah Azza wa Jalla ingatkan dalam ayat ini, kalau Allah dah bagi peluang yang banyak, sampai je masa manusia itu akan dihukum dengan yang selayaknya, sepatutnya didapatkan. Tak ada nak minta diskaun semua, tak ada. Sebab itu Allah bawakan dalam dalam Al-Quran tentang doa. Antara yang tadi kita baca kan, dari surah Fatir tadi. Dalam surah Sajdah juga sebut perkara yang sama. Minta balik ke dunia, nak buat amal soleh, nak berinfak dan sebagainya. Tak ada. Apa peluang pun akan diberikan lagi bila dah sampai waktunya. Ada hint tak kita nak dapat yang baik atau yang sebaliknya? Ada hint tak? Baik. Kalau kita melihat kita terdorong untuk melakukan kebaikan, maka mudah-mudahan Allah nak memberikan kepada kita kebaikan. Akan tapi orang beriman ketika di dunia, mereka sentiasa berada dalam keadaan tak selamat. Mereka sentiasa rasa yang mereka itu tak selamat. Itu orang beriman ketika di dunia. Dia tak rasa selamat. Dia sentiasa risau je dengan keadaan dia nanti di akhirat. Dia tak pernah rasa macam, okey, aku dah ngaji banyak, khatam selalu, aku dah tadabbur, aku dah amalkan, aku dah infak, aku dah puasa sunat. Dia tak akan rasa selamat. Dan aku solat qabliyah subuh je ni dah berapa banyak dah pahala aku. Solat isyak dengan subuh jemaah, banyak dah pahala aku ni. Tambah sunat, tambah ni lagi. Tak pernah rasa selamat. Allah sebutkan antaranya dalam surah surah Az-Zariyat 51 ini. Bukan surah Az-Zariyat, surah At-Tur. Surah selepas ini, surah At-Tur. Sekejap. Okey. Pada ayat yang ke-25. Bermula ayat ke-25. Halaman 524 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dan dengan berada dalam nikmat itu, cerita tentang penghuni syurga. Dan dengan berada dalam nikmat itu, mereka berhadap-hadapan satu sama lain. Ini waktu dalam syurga, waktu itu duduk di atas singgah sana masing-masing, berhadap-hadapan dengan kawan dia, sambil bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang apa? Bertanya-tanya tentang keadaan mereka ketika di dunia dulu. Cerita balik. Kan macam kita dah lepas exam lah. Kan? Dah lepas exam, dapat result, mesti akan duduk sembang. Uish, time study dulu, kita cerita-cerita. So itu yang akan dilakukan oleh penghuni syurga. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami, selalu merasa cemas takut daripada berlaku durhaka kepada Allah. Dia musyfiqin. Dia rasa cemas, rasa takut. Dia tak rasa selamat. Walaupun dia dah buat amal soleh banyak, dia tetap tak rasa selamat. Itu salah satu tanda Allah sebutkan penghuni syurga ketika di dunia. Kerana yang merasa selamat daripada Allah itu adalah orang-orang yang engkar. Kerana mereka dibisikkan oleh syaitan. Engkau dah banyak solat lah, engkau dah banyak bangun malam, engkau dah banyak ngaji, banyak tolong orang, banyak infak lah. Kan? So kau ni ikut nama kau ni, insya-Allah neraka pula, insya-Allah syurga ni. Kan? Kalau bukan syurga pun, tapi syurga ni confirm lah. Dia bisikkan biar kita rasa syok dengan amal kita. Akhirnya kita akan makin kurang beramal. Dia bermula dengan kurang kualiti amal, kemudian kurang kuantiti amal. Dan dalam masa yang sama kita masih merasa syok dengan amal kita yang pernah kita buat dulu. Dia buat kita macam tu. Penghuni syurga dia sentiasa merasa takut, dia tak rasa selamat. Sebab itu dalam surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam tu kan, kalau ingat, am amintum, adakah kamu rasa selamat, adakah kamu rasa selamat, adakah kamu rasa selamat. Allah ingatkan tentang rasa selamat. So jangan ada dalam comfort zone. Orang beriman dia tak pernah duduk dalam comfort zone dia. Dia sentiasa je. Sebab tu Nabi dah banyak ada amal, masih lagi solat sampai
sampai bengkak kakinya. Para sahabat sama, amalnya dah banyak, tapi tetap terus beramal. Kenapa? Tak pernah rasa selamat. Kan perkataan Umar Khattab yang famous kan, dia kata kalaulah manusia ni semua masuk neraka, dia kata akulah orang pertama masuk. Kalaulah semua manusia ni masuk syurga, aku orang last sekali yang keluar pada neraka tu, yang masuk dalam syurga. Dia, walaupun Nabi dah kata dia apa, 10 orang yang dijamin masuk syurga, tapi kita tengok 10 orang yang dijamin masuk syurga, lepas Nabi bagi tahu yang dia tu penghuni syurga, amalnya berkurang tak? Tak, sikit pun tak berkurang. Bahkan amalnya bertambah lebih banyak lagi daripada orang yang tak dijamin masuk syurga. Kenapa? Kerana mereka tahu Allah itu Ghafirizz Dzamb, mengampunkan dosa, menerima taubat. Tapi mereka tahu Allah juga adalah Syadidul Iqab. Mereka beriman dengan sifat Allah itu. Fa in tabu, kan, tapi tengok Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini. Walaupun dengan pada tegasnya Allah, tetap Allah kata fa in tabu. Maka jika, so ada apa? Ada pengecualian kat sini juga. Dah bagi peluang yang banyak 22 tahun. Tambah lagi 4 bulan minimum. Tetap juga engkar, tak nak beriman juga. Akhirnya suruh bunuh. Tapi dalam pada suruh bunuh tu ada lagi peluang yang Allah masih berikan. So nak cakap apa lagi dengan Allah Azza wa Jalla ni? Patutkah kita rasa macam Allah, kenapalah aku ni ditimpa ujian demi ujian? Kenapalah aku ni ya Allah, macam-macam benda yang aku tak dapat. Kenapalah hidup aku ni susah? Kenapalah aku diuji dengan pelbagai ujian ya Allah? Allah Tuhan yang tak tahulah nak cakap dia punya kasih sayang tu. Dia punya peluang tu, dia punya apa, baiknya itu, tak tahu nak cakap lah macam mana. Fa in tabu, maka jika mereka bertaubat, wa aqamus solat, dan mendirikan solat, wa atawuz zakah, dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkanlah mereka, jangan ganggu mereka. Maka ini suruhan Allah Azza wa Jalla. Baik, yang pertama yang tadi kita lihat pada faqtuluhum adalah ingatan apa? Agar gunakan peluang yang Allah beri sebaiknya. Buat sehabis baik selagi peluang itu masih kita ada. Dan ini suruhan Allah Azza wa Jalla untuk sentiasa kita berada dalam kebaikan atau menggunakan peluang yang Allah berikan itu dengan yang terbaik. Allah sebutkan yang pertama apa? Bertaubat. Sentiasa bertaubat. Kemudian dirikan solat. Dan tunaikan zakat. Allah hanya sebut 3 ni je. Kan? 3 ini sahaja. Taubat, dirikan solat dan tunaikan zakat. Ini suruhan Allah Azza wa Jalla kepada, ini ceritanya dulu tentang musyrikin lah kalau dia buat. Tapi untuk kita, pelajaran untuk kita adalah untuk menjadi orang yang baik, menjadi hamba yang baik, untuk kekal dalam kebaikan, untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya, setiap hari bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam apa pun bentuk. Sama ada dalam zikir kita beristighfar kepada Allah, ataupun dalam bentuk amal kita. Dalam bentuk amal itu antaranya kita menunaikan solat sunat. Kan? Dan dalam, kalau kita namakan dia solat sunat taubat lah. Kan? Walaupun namanya itu tak adalah digunakan, tapi kita namakan okey lah. Kan? Solat sunat taubat itu solat sunat yang kita buat pada bila-bila masa. Kan? Bila buat salah, kita buat solat sunat. Ataupun bila kita bangun malam, kita solat waktu malam itu, dan dalam solat itu kita membaca ayat-ayat yang menyebut tentang pengampunnya Allah, tentang kerasnya azab Allah, dan kemudian kita berdoa meminta keampunan seperti yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar, ataupun doa-doa yang Nabi contohkan pada kita berkaitan dengan memohon keampunan. Dan kita mulakan sebelum itu dengan membaca doa iftitah yang menyebut tentang keampunan Allah Azza wa Jalla. So bertaubat. Kemudian selain daripada solat sunat, dia ada amalan yang namanya, yang saya pernah sebutkan dulu, namanya projek taubat. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Lepas yang dia buat salah tu, terleka dengan kuda pada waktu petang itu, yang dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam memohon keampunan itu, dia minta kepada Allah agar beri kepada dia mulkan kerajaan yang tidak ada tara tandingnya hingga ke hari kiamat. Dan dia meminta itu
sebab dia nak gunakan sebagai projek taubat dia kepada Allah Azza wa Jalla. So kita ada bertaubat dengan zikir, bertaubat dengan solat sunat, dan kita ada bertaubat dengan namanya projek taubat yang kita buat macam-macam dalam rangka nak memohon keampunan pada Allah Azza wa Jalla. Bila orang yang contoh antara projek taubat dia, contoh katakan dia membina masjid, contohnya dia membina sekolah, dia sponsor orang pergi belajar, kan, dia buat itu dengan dia memberi makan, dia berinfak, dan dia buat itu dengan rasa macam kerana nak memohon keampunan, kerana nak Allah terima taubat dia, maka berbeza tak dengan dia memberi sahaja macam tu. Maksud dia nak berinfak lah, kan, dia akan ada perasaan yang berbeza. Sebab itu kalau kita tengok Al-Abrar, ketika mana mereka memberi makan kerana Allah, dan mereka tak mengharapkan balasan wala syukura, tak mengharapkan juga ucapan terima kasih. Kenapa? Kerana mereka memberi itu dalam keadaan ini adalah bentuk taubat aku kepada Allah. So kalau bentuk taubat, ada tak kita mengharapkan apa-apa balasan kecuali keampunan Allah? Tak ada. Sebab itu bila dia bagi tu, dia tak harapkan balasan, ucapan terima kasih pun dia tak harapkan. Dan dia menjadikan seorang bila dia berinfak contohnya, ataupun dia buat kebaikan pada orang, dia tak mengharapkan orang mengenang budi dia, sebut nama dia, kan, buat ucapan tak sebut nama dia, kan, padahal dia bagi sumbangan banyak tu. Ataupun orang akhirnya bila dia lepas bagi infak tu, contoh, orang pun dah tak kontak dia, dia tak kecil hati, dia tak terasa langsung. Kenapa? Kerana dia tahu yang diharapkan daripada itu adalah keampunan Allah. Bahkan kalau dia buat dan orang puji dia, orang bagi terima kasih, orang acknowledge, orang sebut nama dia, dia tak suka benda tu. Kerana bukan itu yang diharapkan, dan itu boleh mencacatkan peluang dia untuk nak mendapatkan keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, dirikan solat. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Dan dalam menunaikan zakat ni, dia bukan hanya kita keluarkan zakat, dia adalah kita memperkasa diri kita hingga dapat mengeluarkan zakat. Dan ketika mana kita nak memperkasa diri kita agar ekonomi kita meningkat, dalam masa yang sama kita akan membantu orang-orang yang berada di sekeliling kita juga. Kerana perniagaan, contoh kalau kita cerita perniagaan yang membawa untung yang besar, dan cerita mungkin puluh juta, juta-juta, puluh juta punya keuntungan, dia adalah satu syarikat yang mesti akan ada orang lain. Bukan dia solo, seorang je yang operate semua itu. Tak, dia mesti akan ada orang lain. Maka tunaikan zakat, dia adalah bentuk kita memberi kebaikan kepada orang lain. Itu yang dilakukan oleh Al-Abrar. Mereka wa yut'imuna ta'am, mereka memberi makan, bukan saja bagi makan yang bagi nasi, bagi beras, bagi minyak, bagi telur, bagi Maggi, bukan itu je. Wa yut'imuna ta'am adalah mereka menyediakan peluang pekerjaan hingga orang lain boleh cari makan sendiri tanpa lagi perlu tunggu bantuan daripada dia, duit bulanan. Tak. Itu masuk dalam bahagian tunaikan zakat. So kalau ini saja yang kita buat, taubat setiap hari dan projek taubat, kemudian ada solat yang kita kena dirikan, ambil je lah solat fardu, tak payah solat sunat, dan kemudian kita ada nak menunaikan zakat ni, nak memperkasa diri kita dan membantu orang lain dalam rangka nak memberi makan agar dia sendiri boleh cari makan tanpa mengharapkan kepada orang lain, keluar daripada asnaf itu, mudah bahasanya. Maka ini bukan projek yang sekejap. Dia makan masa puluhan tahun. Yang kedua, dia bukan sesuatu yang hanya cerita tentang kita, dia adalah tentang ambil peduli orang lain juga. Kerana seorang Muslim, dia takkan sempurna iman dia seorang-seorang. Takkan siapa yang akan sempurna iman dia seorang-seorang je. Dia seorang baca Quran, dia seorang solat malam, solat jemaah, dia seorang baik, habis baik lah. Kata macam malaikat lah, baik sungguh. Iman dia tetap takkan sempurna. Walaupun satu dosa pun dia tak pernah buat, iman dia tetap tak sempurna. Kerana seorang Muslim, imannya sempurna dengan adanya orang lain dalam kehidupannya. Baru sempurna. Itu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seorang itu sehingga dia menyintai saudaranya apa yang dia cintai pada dirinya. Laisa min kamalil iman, tidak termasuk dalam sempurnanya keimanan. Mambata syaba'an, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang dan jiran sebelah dengan dia lapar sedangkan dia tahu. So orang lain
menyempurnakan iman kita. Iman kita takkan sempurna bila kita seorang. Itu sikit suruhan Allah SWT yang dapat kita ambil pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima pada malam ini. Wallahu ta'ala alam. Kita pergi sekat itu, insyaAllah kita akan sambung pada sesi yang seterusnya. Baik, saya buka dulu jika ada soalan. Satu, Ustaz, dua, Cepat, dua saya. Ustaz, kita kena Sebaik baru dua saya kira. kita kena cari ke tu Ustaz? Apa dia? Kita kena cari ke benda tu? Apa yang kena Ke cari? itu tadi tu yang last kali Ustaz cakap tadi tu. Uh, Yang iman seben- kita tak sempurna kalau kita hanya lepaskan untuk diri kita saja. hmm, ya, Kita kena kita cari ke benda-benda tu? kita kena kadang kita tak perlu cari, kita cuma perlu ambil peduli dan cakna orang yang keliling kita. Dah cukup lah. Orang keliling kita ramai tak? Kita ada mak ayah, kita ada pasangan, kita ada anak-anak, kita ada mak ayah, kita ada adik-beradik, kita ada sepupu, sepapat, pakcik, makcik. Ramai tak tu? Ramai dah. Kita ada kawan-kawan. Kawan-kawan, walaupun saya memang kawan saya tak ramai. Ya, still kita ada kawan. Campur dengan kita ada jiran. So, itu sahaja pun dah cukup dah. Cukup ramai dah. Kalau kita tak berpeluang nak keluar cari orang-orang lain yang kita tak kenal, nak round lah. Kan, KL tu cari gelandangan dan sebagainya. Itu sahaja pun dah cukup dah. Ramai. Bahkan itu yang lebih utama yang kadang-kadang ramai terlepas pandang. Kita keluar cari orang jauh-jauh untuk bagi bantuan, terlupa rupanya ada adik-beradik kita yang tak cukup duit, tak cukup makan. Kan? Baru-baru ni ada apa tu? Seorang dia ceritalah, dia kata abang dia apa tu? Tak bayar duit kereta. Kan abang dia beli kereta atas nama dia, tak bayar duit kereta. Sampai bank dah call dia. Dia pun bising lah. Kan dah tolong ni tapi kita tak bayar. Bukan mahal sangat pun. Kan? Tapi tengok dia ada kerja. Ada bawa anak dia keluar. Selang 2 hari selepas pada tu, abang tu contact. Dia kata nak pinjam duit nak beli beras. Dia ada RM30 je. Tak ada duit nak beli beras. Adik dia tak tahu. Adik dia tak tahu yang abang dia tak ada duit nak beli beras. Adik dia bising pasal abang dia tak bayar duit kereta. So kita selalu terlepas pandang dengan orang yang dekat dengan kita. Kita sibuk nak cari orang yang jauh. Kita pergi sampai tempat-tempat lain, kadang negara-negara lain. Kita terlupa orang yang dekat dengan kita. Kita tak cakna, tak ambil peduli, tak tahu pun tentang mereka. Kadang kita rasa macam, ya adik-beradik seganlah nak minta. Kenapa adik-beradik itu segan nak minta dengan kita? Sebab kita tak open perkara yang begitu dengan dia. susah nak bagi kat adik-beradik. Lagi senang bagi kat orang lain, Ustaz. Itu selalu yang berlaku. Kan? Kita lebih mudah rasa dengan orang luar, kita rasa orang dekat kadang susah, orang dekat kadang ambil peluang dengan kita. Tapi bila bercerita tentang berinfak, bila cerita tentang nak buat kebaikan, Allah selalu sebut wa'atizal qurba, bagi kepada kaum kerabat. Allah suruh bagi pada kaum kerabat, bagi kaum kerabat. Kaum kerabat dulu yang Allah suruh bagi. Bukan kepada orang luar, kaum kerabat dulu. Ada Tapi ayat dia tu sebabkan kan Ustaz. Ayat berapa Ustaz? Dah lupa dah. dalam beberapa surah Al-Baqarah sebutkan. Al-Baqarah lah. Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Sebabkan kita tak cakna, tak rapat dengan mereka. Sebab itulah hubungannya jadi awkward macam tu. Nabi SAW, Nabi. Kita sekarang ni, katakan, ni bukan hal politik lah, bukan hal politik apa-apa. Katakan kita nak pergi jumpa, kita tak ada duit sekarang ni, katakan kita tak ada duit nak bayar elektrik, nak beli makan contohnya. Kita ada terfikir tak nak pergi jumpa menteri besar, nak pergi jumpa Perdana Menteri, nak pergi jumpa menteri-menteri. Ada terfikir tak? Tak ada. Tak ada siapa pernah terfikir. Bila dia tak ada makan, nak jumpa Perdana Menteri. Tak pernah terfikir. Kenapa tak pernah terfikir? Kerana dia tahu Perdana Menteri mana layan nak minta duit RM30, RM50, RM100. Betul tak? Tak layan. Sebab tu kita tak pernah terfikir. Tapi kalau orang tu dia layan, kita akan terfikir dia. Macam Nabi SAW, kan saya pernah sebut kisahnya, Asbabun Nuzul ayat yang ke-7 atau ke-8 surah yang ke-59 surah Al-Hasyr. Datang seorang lagi jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, inni ashku ilaikal juhd." Wa Rasulullah, aku datang ni nak mengadu kepada engkau yang aku ni lapar dan aku penat. Kenapa dia datang mengadu kat Nabi? Sebab dia tahu Nabi layan benda-benda tu. Sebab tu dia datang mengadu.
Kalau Nabi tak layan, dia pun tak datang mengadu kat Nabi benda-benda tu. Tapi dia tahu Nabi layan persoalan yang begitu. Maka begitu juga kita. Dia kadang rasa adik-beradik susah, adik-beradik ambil peluang, kesempatan dan sebagainya kerana kita tak ada hubungan yang baik itu dengan adik-beradik kita. Hal orang ambil kesempatan dengan kita, itu hal dia lah. Dan itu bukanlah setiap adik-beradik macam tu. Tapi kita meletakkan semua adik-beradik, sesiapa pun akan macam tu, akan nak ambil peluang sesama adik-beradik dia. Dan kalau ia pun, biarlah itu adalah sebahagian perangai sebahagian orang sahaja. Dan kalau Allah takdirkan itu adalah adik-beradik kita, biarlah itu adalah dia. Kerana kita pun berapa banyak yang kita telah ambil peluang daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ambil kesempatan daripada Allah. Kita doa minta Allah bagi, lupa Allah. Minta lagi, bila sampai time nak minta lagi, itu pun minta jadilah baik, solat balik, ni balik, minta Allah bagi, lupa Allah. Lepas tu kan datang balik. Lepas tu kan lupa, lepas tu kan datang balik. Berapa banyak kesempatan kita dah ambil pada Allah Azza wa Jalla, tapi Allah terus layan kita. Hingga hari ini. Bahkan kita tak minta pun Allah terus layan kita, bagi. Tanpa kita minta. Maka itu sikit mungkin yang dapat kita ambil pelajaran pada malam ini. Untuk saya dan kita semua, mudah-mudahan ada manfaat bersama. Dapat kita ambil, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khair semua meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal yang soleh, insya-Allah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam.